Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang mati Tuan Haji Rizwan dan Hajah Pak Izzah, penghulu kita, penghulu hati kita, dan seterusnya para alumni haji dan umrah, bakal jemaah haji, bakal jemaah umrah, boleh share dulu link-link tu kalau dalam TikTok tap screen, tap screen. Ini wahai orang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi SAW dengan selawat yang sempurna. Namun sebelum itu Allah Ta'ala mengisytiharkan, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi SAW, senantiasa berselawat ke atas Nabi SAW. Maka wahai orang beriman, selawatlah kamu ke atasnya dengan selawat yang sempurna. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi biasa buku ni Ustaz tak jual. Kalau kawan-kawan berhajat, boleh WhatsApp je. Sekali dengan alamat yang sempurna, insyaAllah kita akan postkan untuk kita panjangkan. Pastikan Ustaz punya idea, niat Ustaz, buku ni ada pada setiap rumah orang Islam di seluruh Malaysia. Dan kalau ada, panjang-panjangkan supaya benda ni jadi sentiasa dekat dengan kita. Sentiasa tajuk ni sentiasa dekat dengan kita supaya kita lebih berhati-hati di dalam diri kita, insyaAllah. Jadi alhamdulillah malam ni kita masuk ke tajuk dulu surat 12-13 sedikit ulang kaji. Sebab kita tengok buku surat rupanya apa yang kita bincang pada pertemuan lalu, ahli neraka ni ada satu benda yang menarik. Ahli neraka pun berdoa ini satu benda yang menarik. Apakah doa ahli neraka? Kan, oleh kerana di dunia diorang ni tak berdoa. Kalau pun mereka berdoa, salah channel. Tapi dekat akhirat punya bersangka baiknya mereka, kod ahli neraka ni bersangka baik dengan doa itu sendiri dan dengan Allah Azza wa Jalla telah barang tentu. Namun sayang semuanya sudah terlambat. Kan? Di antara doa tu tentang buku surat 12 tu, selepas yang bergaris tu, di mana Allah Ta'ala berfirman pada auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarkhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من dan mereka yang ahli neraka menjerit di dalam neraka seraya merayu, kan? Rabbana ni, Rabbana akhrijna. Rabbana disebut Rabbana ni doa lah, kan? Rabbana doa lah. Wahai Tuhan kami, akhrijna, keluarkanlah kami dari azab ini. Akhrijna, keluarkan kami dari neraka ini, dari azab ini. Na'mal salihan, kami nak buat amal soleh. Na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal, dan kami tak nak buat dah benda yang tak sepatutnya kami buat. Kami tak nak mensyirikkan Engkau, wahai Allah. Kami tak nak berbuat dosa lagi, wahai Allah. Kami tak nak buang masa lagi. Kami tak nak fitnah. Kami
Kami tak nak derhaka mak ayah. Kami tak nak menyakiti jiran. Kami tak nak ambil harta orang lain. Kami tak nak makan harta anak yatim. Kami banyaklah semua ilmu yang dilarang tu masuk dalam ni. Kami tak nak buat. Kami tak nak mengkhianati amanah kepimpinan. Kami tidak mahu memungkiri janji. Tak nak kami akan tepati janji. Kami bercakap benar. Kami akan bercakap habislah. Kan kami tak nak jadi, kami tidak mahu memiliki fake account. Fake account, ramai orang buat fake account Facebook, fake account gambar orang lain. Janganlah. Kan kami tak nak forward banyak benda lah. Kan sebab kena ingat fitnah orang lain buat. Kita tukang forward fitnah pun jadi dapat dosa sama macam pemfitnah yang asal. Kita tolong forward je pun sama, makan sama juga. Kan? Jadi maknanya di doa ahli neraka turut berdoa. Kan? Namun apa jawapan Allah Ta'ala? Terus Allah Ta'ala jawab, awalam nu'ammirkum. Allah Ta'ala menempelak mereka. Bukankah kami dulu telah melanjutkan umur kamu? Dah masuk umur 3 series, 4 series, 5 series ni kita nampak dia semakin dekat dan semakin ramai kita perhatikan dan seorang demi seorang tak ada. Ayat ini sangat dekat. Baca awalam nu'ammirkum. Kalau sambung jadi ayat ni patut kita perdengarkan. Masya Allah, tengok mana tepat pada ayat awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Bukankah kami telah melanjutkan umur kamu? Masuk 5 series, masuk 6 series, masuk kan Tuhan yang panjangkan umur kita. Kan? Tuhan dah panjang umur kita, tak sempat nak nyatakan syukur, minta lagi umur panjang lagi. Sebab tu kalau kita berdoa minta panjang umur, kita kena beritahu sebab apa? Sebab apa? Ya Allah, panjangkan umurku dalam ketaatan. Ya Allah, jangan kau cabut nyawaku. Ya Allah, dalam yang kata panjangkan umurku, melainkan aku sudah menghafal Quran. Letakkan sebab apa kita minat juga kesempatan beribadat di bulan Ramadan, dan kurniakanlah kami peluang untuk sampai ke tanah suci, menunaikan haji fardu, menunaikan umrah berulang kali tanpa perasaan riak dan sum'ah. Ini adalah janji kita, ini adalah doa kita. Nyatakan sebab apa? Sebab Allah Ta'ala menempelak orang yang panjang umur di atas muka bumi ini. Awalam nu'ammirkum, kami telah panjangkan umur kamu. Sebab ada orang yang dah meninggal, kamu panjang. Disebab pada orang yang meninggal tu kita panjang. Sebab tu kita, orang sakit kita ziarah, orang meninggal kita ziarah, sembahyang jenazah, mengiringi jenazah ke tanah kubur. Sebab nak ambil ayat ni. Namun kematian itu tidak mensyaratkan sakit. Sedangkan sakit itu tanda-tandanya. Sebab tu minta, sebab tu antara doa kita, ya Allah, selamatkan aku dari mati yang mengejutkan. Mati yang datang secara tiba-tiba. Mati datang secara tiba-tiba ni ada dua keadaan. Sama ada kita bersedia ataupun tidak bersedia. Mati dalam keadaan tiba-tiba ni biasanya kita tidak bersedia. Biasanya tidak bersedia. Mati dalam keadaan bersukan, mati dalam keadaan makan minum, benda-benda haruslah, wal-iazubillah, mati dalam keadaan melakukan maksiat, tak sempat bertobat, wal-iazubillah. Ada pun mati dalam keadaan orang sakit ni, orang sakit tak buat maksiat, insyaAllah. Orang sakit mungkin tak sembahyang je. Banyak orang sakit ni tak sembahyang satu hal tu. Kan, sebab tu ada satu buku yang Ustaz sangat syorkan, iaitu buku Apa Khabar Sakit. Orang tak nampak apa khabar sakit yang boleh kita, waktu kita ziarah ke hospital, kita bagi hadiah ni supaya jemaah ni ada panduan bacaan doa, panduan bagaimana nak semayang, wudu, apa semua ada dalam ni, dan juga ada doa-doa yang dalam boleh kita hadiah supaya pesakit jangan tak semayang. Kadang-kadang pesakit tu AJK masjid, AJK surau, kaki semayang, sampai ke hospital, masuk hospital tak semayang. Allah, rasa galat sungguh rasa. Kan yang tak semayang tu nak buat macam mana, sebab dia masih sihat, dia pun tak semayang. Payahlah dia nak semayang tu. Kalau dapat semayang tu terbaiklah. Macam mana kita nak beritahu supaya semayang tu terapi rohani.
terapi rohani. Dah lah tubuh badan sakit, kita tak naklah roh kita pula berpenyakit sehingga tidak solat ketika di hospital dan meninggal pula di hospital dan kena tak semayang 2 minggu terlantar di hospital, 2 minggu tak semayang, sebelum tu dia ke masjid. Masya Allah. Jadi Allah Ta'ala bertanya, Allah Ta'ala menemplak, boleh tengok buku surat 12 tu, Allah Ta'ala menemplak orang-orang yang minta dikembalikan. Dah masuk neraka dah masuk neraka meminta keluarkan kami. Dalam ayat lain, keluarkan kami nak pergi mana? Nak pergi padang mahsyar ke? Ya, keluarkan kami, kembalikan kami. Kan? Rabbirji'un, wahai Tuhan kami, kembalikanlah kami dalam kehidupan di dunia. Balik kehidupan dunia. Jadi maknanya ini ayat futuristik, ayat masa depan. Banyak ayat Quran, ayat masa depan, kisah-kisah masa depan. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan tentang ada orang yang memberikan peringatan, kan? Dan memberi masa yang cukup. Bukankah kami telah melanjutkan umur kamu dan memberikan masa yang cukup untuk berfikir dan beringat padanya oleh sesiapa yang suka berfikir dan beringat. Dan kamu pula telah didatangi oleh Rasul kami. Rasul ni para Nabi, para Rasul, guru-guru, para asatizah, kawan-kawan, mak ayah yang memberi amaran. Alom, jangan tak semayang. Kan, awak session tu jangan lupa semayang. Kan, ingat, mak ayah kita ingatkan kita tentang semayang. Jadi, diberikan peringatan. Allah Ta'ala kata, dalam Al-Mulk tadi pun, alam yaktikum nadhir. Sama ayat ni, alam yaktikum nadhir. Kan, waktu satu grup Allah Ta'ala umbankan ke dalam neraka, malaikat pun pelik, kamu ni waktu hidup kat dunia alam yaktikum nazir, tak ada ke orang datang ceritakan kamu tentang akhirat? Tak ada ke? Bagaimana Allah Ta'ala ceritakan alam yaktikum nazir, alam yaktikum nazir. Kullama ulqiya fiha, ayat 8. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum muqazanatuha alam yaktikum nadhir. Bertanyalah malaikat khazanah. Malaikat khazanah ni malaikat yang jaga pintu neraka ni. Pintu neraka ni. Alam yaktikum nazir. Kamu ramai tak ada korang datang peringatkan kepada orang. Tak ada ke nazir? Alhamdulillah. Ustaz Samudi pun ada. Sambil sambung sikit lepas ni ada nazir masjid tu. Itu nazir. Ini nazir. Ada dekat-dekat nazir. Alam yaktikum nazir. Tidakkah datang kepada kamu nazir? Saya kata datanglah ni nazir masjid kita dekat. Ni nazir pemberi amaran. Lepas tu ulama-ulama lah. Lepas tu kadang kita nampak cubaan orang kritik ulama ni. Dia ada orang yang mengkritik ulama, merendah-rendahkan guru-guru agama yang mengajar ni, yang ni semakin nak sekat ni. Dia ada cubaan luar yang sebelah. Kita tak mahu je tu, guru-guru kita kena hormat. Guru-guru yang mengajar kita, cari balik ustaz yang mengajar kita mengaji apa semua tu. Mereka mengingatkan kita, mereka mengajar kita. Kadang-kadang dia menceritakan cerita benda-benda baik, apa patut buat, apa patut tinggal. Dua lah, apa patut buat, apa patut tinggal. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Kan? Dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Benda yang boleh buat apa dia? Ibadat-ibadat, amalan sunat, amalan fardu, amalan harus yang di-upgrade menjadi amalan sunat. Amalan yang patut ditinggalkan. Benda-benda makruh, benda-benda syubhat, apatah lagi benda-benda yang haram. Kemudian Allah Ta'ala sebut sini, fadzuqu fama lizzalimina min nasir. Dan oleh itu rasalah azab siksa kerana para pezalim selamanya tidak akan mendapat pertolongan. Ambillah. Lepas tu hati-hati. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim. Nescaya kamu akan disambar oleh api neraka. Jadi kita kena sentiasa bersama-sama dengan kebenaran, mendoakan kebenaran. Nampak kita tak boleh bersama dengan berjuang pada kebenaran, sebab hari ini kita sama ada kita pengasas kebenaran itu
lalu orang lain sokong ataupun kita ni menyokong. Contoh ni, kita punya program ni, ini ada 2-3 kawan-kawan kita yang create program ni. Kan? Kita sokong. Kita join, kita sokong. Kita dapat pahala sama atau lebih berdasarkan keikhlasan kita. Kita serah kepada Allah Azza wa Jalla. Ataupun pada satu masa yang lain, kita yang create kebaikan tu, Allah Ta'ala datangkan orang lain untuk membantu kita, menolong kita. Begitulah seterusnya. Jadi sidang jemaah yang dikasihi oleh Allah, pada muka surat 14 dan 15 tu, masuk tajuk hari ini, cerita tentang ahli neraka pun makan minum juga. Berdasarkan surah Ghashiyah, menu istimewa seperti kod dan dekod tu. Dia lah tajuk dia. Menu istimewa ahli neraka. Yang pertama, pohon berduri. Pohon berduri namanya Dore. Pohon berduri namanya Dore. Boleh tengok dalam surah Ghashiyah ayat 6 hingga ayat 7 pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. La yusmin wa la yughni min ju'. Tidak ada bagi mereka makanan melainkan makanan dorek. Dorek ni pohon berduri. La yusmin wa la yughni min ju'. Tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar ahli neraka. Dorek ialah pohon dengan duri yang sangat keras. Ia salah satu makanan bagi penghuni neraka Allah Jalla wa'ala. Pohon ini tidak mampu menghilangkan lapar, lalu menyumbat ketat leher tengkuk ahli neraka. Allah Jalla wa'ala. Dan ada satu gambar tu, contoh pohon berduri ada. Allah Ta'ala ada kat dunia ni, ada pohon berduri. Kita tengok perhati kan, taklah sama macam mana ke tu, tapi yang pastinya boleh nampak, boleh dijadikan gambaran, bukan lukisan. Memang ada pohon berduri kat atas muka bumi ni, ada ni gambar. Tak kat internet pun ada pohon berduri, dia tunjuk gambar pohon berduri. Makan pepohonan yang berduri. Yang kedua, ada satu lagi berdasarkan firman Allah surah Al-Duhan ayat 43 hingga 46 pada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surah 15 Bismillahirrahmanirrahim. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun awalil hamim khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Subhanallah. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan untuk orang yang banyak dosanya. Dia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air yang amat panas. Ayat 47 tu, khudhuhu, wahai malaikat pegang dia. Ni tak terlepas terjemahan. Khudhuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim. Ahli neraka yang sedang mungkin tengah menggelepar tu, kata Allah Ta'ala kata, wahai malaikat pegang itu, seret dia, campakkan dia ke dalam neraka jahim. Jadi memang berada kan neraka jahim. Neraka jahim ni luas, campak kat sudut sana pula. Masya-Allah. Poin nombor 2 tu, pohon zakum adalah salah satu makanan yang tersedia untuk penghuni neraka, berbentuk sebatang pokok yang keluar dari dasar neraka, dan buahnya seperti kepada ada contoh gambar di sini. Dan Allah Ta'ala menjelaskan dalam surah Al-Waqi'ah, kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang sesat yang mendustakan, benar-benar akan makan pohon zakum dan akan memenuhi perut-perutmu dengannya. Ini surah Al-Waqi'ah ayat 51. Ayat 51, kita boleh tengok ayat 51 tu ayatnya. Ayat 51, Thumma innakum ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thumma innakum ayyuhal dhallun al-mukadzibun la'akiluna min syajarin min zaqqum famalikuna minhal butun.
Sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi suka menipu. Waktu hidup kat dunia, kesesatan tu sebab suka menipu, tertipu dengan dunia dan menipu orang lain. Masalah dia tak menipu, memperdayakan orang lain. Orang-orang ni kalau mati tak sempat bertaubat. La'akiluna min syajarin min zakum. Ya Allah, berikanlah kepada kami peluang dan ruang kesempatan untuk bertaubat. Wahai Allah, kami hamba-hamba-Mu adalah hamba pendosa, wahai Allah. Jangan kau biarkan kami dikenakan azab dengan azab ini. Seumpama firman-Mu, la'akiluna min syajarin min zakum. Benar-benar kamu akan memakan pohon zakum. Famali'una minhal butun, yang akan memenuhi perut-perut kamu dengannya. Allahumma ajirna min, Allahumma ajirna. Dan yang terakhir yang minuman ni sambung dalam surah yang sama, ayat 54. Fasharibuna alaihi minal hamim, fasharibuna syurbal him, hadha nuzuluhum yawmaddin. Ahli neraka akan minum minuman yang panas, nama minuman hamim. Dan mereka minum dengan gaya minum seekor unta yang haus. Hada nuzuluhum yaumaddin. Hal ini pasti akan berlaku di hari pembalasan. Minuman hamim, surah 15 tu, minuman ini sangat panas dan akan disedut menggunakan besi panas yang dibengkokkan pada hujungnya. Minuman panas tersebut masuk ke dalam mulut dan perut sehingga membuat isi di dalam perutnya hancur. Ada juga disentuh di dalam surah An-Naba. Di ayat 24 dan ayat 25. Allah Ta'ala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yadhuquna fiha bardan wala syaraba illa hamiman wa wassaq. Di dalam neraka mereka tidak ada kesejukan, melainkan sentiasa panas dan semakin panas, dan tidak ada bagi mereka minuman kecuali minuman hamiman wa wassaq, minuman air yang mendidih serta nanah yang panas. Allah mati. Antara benda yang bahkan sedang berlaku pada ni, orang makan harta dengan jalan yang tak sebenar. Harta daripada sumber makanan yang tak sebenar ini, kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Setiap harta perolehan yang kita ambil dari sumber yang tidak sebenar, syubhat apatah lagi haram, yang akhirnya menjadi darah, akhirnya menjadi tulang, menjadi kulit, menjadi lemak, menjadi daging. Kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Api neraka yang akan memakan tubuh badan kita. Jadi pastikan kita tak tahulah kan, kita tubuh badan kita ni bagaimana sumber dia. Makan benda haram pula kesannya mudah melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Antara sebab hari ini kita tak berapa minat, anak-anak kita tak minat benda-benda yang baik-baik, antara sebabnya mak bapak bawa pulang rezeki yang tidak bersih, yang syubhat. Nak kata haram, walaihisbillah lah, tapi harta syubhat pun tak boleh. Dipastikan kita mak ayah bawa rezeki yang halal, yang halal yang barakah, halal thayyibah, untuk sama-sama dinikmati isi keluarga. Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. InsyaAllah Ustaz Samudi sikit, mungkin Ustaz Samudi buat sedikit ulasan. Sila Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Guru kita Ustaz Asnir dan sahabat-sahabat alumni haji, juga yang lain juga yang direzekikan malam ini dapat bersama ya dalam satu tamat-tamat syurga Allah SWT, menjadi ilmu membaca surah Al-Muluk. Dan lebih sekurang-kurangnya kita, apabila info ini sampai awal pada kita, berita-berita ini Allah telah dahulukan sampai ke skrip ini, dialog ini kepada kita. Maknanya di situ Allah nak kita berwaspada daripada awal lah, maksud Ustaz ya. Mana kita dah protect daripada awal, kita memelihara, menjaga, merancang ya. Bukan hanya kita tetapi ahli kum nar, maknanya
ahli keluarga, sahabat-sahabat juga, siapa saja kan. Bukan kehendak Allah, bukan kehendak Rasul pun umat ini diazab di sana. Ya, kullu bani Adam khata'un. Mana kita ni mungkin ada kesilapan tu biasalah. Tetapi hakikatnya saya rasakan kita ditulis syurga oleh Allah SWT pada awalnya kan. Cuma hadis mengatakan iaitu dia kata apa nama ni, kita ni ahli jannah asalnya, kampung kita, asal kita. Cuma Ustaz ya, terdetik pada hati kita bersamalah, kita harapkan semua insan ini akan tidak berada di situlah, yang akan mendapat petunjuk lebih awal ya, akan mendapat hidayah, bimbingan ya. Dan kalaupun tercelup ya, mungkin azab, muka di hujung terowong itu masih ada cahaya lah ya, ada ruang untuk keluar daripada azab tersebut, walaupun sedikit terlewat, sekadar untuk apa nama ni, washing lah, untuk membersihkan lah keladak-keladak itu ya, kotoran, kesilapan tadi. Bukan khalidina fiha abada, tetapi mungkin khalidina fiha tanpa abada lah. Kita harapkan seluruh umat ini, seluruh orang Islam di Malaysia, di mana sahaja ya, maknanya al-jannah bighairi hisab, ataupun hisaban yasira, hisab yang mudah setidak-tidaknya. Itu pengharapan yang tinggi pada saya harapkan kita doakan bersama insya-Allah. Lagi satu, saya teringat saya semasa belajar dulu ada pesanan daripada guru, saya tak pasti dia kutip di mana hadis qudsi tersebut. Saya tak sempat semak ataupun research hadis tersebut. Dia kata satu masa Allah Ta'ala pergi meninjau orang-orang Islam yang diazab ya, pergi meninjau tu wallahu a'lam, dia kata lamma tajallallahu ilan nar, tatkala Allah Ta'ala itu meninjau, menzahirkan, melihat ahli-ahli neraka itu diazab. Faqala, maka Allah Ta'ala berfirman, dia kata innani la ubali bi thawabikum. Aku tak kisah, I don't care banyak mana amalan yang you bawa, walakin ubali bi aqabikum. Tapi aku sangat concern, aku sangat ambil berat, kenapa engkau mati yang membawa dosa. Sebab dosa itu yang menyebabkan diazab. Kebaikan itu menentukan tingkatan syurga kan? Sebab tu kita menuju Ramadan pun kita hanya diajar supaya memperbanyakkan amal, meningkatkan. Betul, itu sangat-sangat tepat sekali. Itu yang diharapkan ganda-gandaan yang sunat dibayar, fardu wajib, ganda-gandaan yang wajib itu digandakan lagi. Itu of course ya, itu rahmat Allah. Namun satu yang sangat penting adalah bagaimana kita nak menyucikan diri kita, bagaimana nak mencari maghfirah, keampunan ya, tidak mengulang dosa yang sama, sentiasa muraqabah diri, memelihara diri ya, menilai dan menilai, berwaspada dan berwaspada. Mana hakikatnya di hujung itu kata Profesor Hamka, adakah hari ini diri kita jujur? Jujur adakah hari ini di sebalik kita seorang Muslim, seorang mukmin, muslimah, mukminah, dan seorang pejuang, seorang da'i, seorang kerja masjid yang cakap tadi, saya kata mana adakah kita ikhlas dalam beragama sebagai contoh, ikhlas dalam bercakap, ikhlas kita jujur dalam berhaji, berumrah kita kan. Mana how to be happy, maknanya kita nak jadi apa lepas ni. Maknanya mabrur itu sebenarnya daripada sebelum, semasa dan selepas. Macam tadi saya ada sama-sama sikit lah di masjid sini tentang bagaimana kita nak Ramadan terbaik. Maknanya sebelum Ramadan tu dah terbaik dah, semasa Ramadan terbaik, mana selepas Ramadan pun terbaik. Mana sebelum itu adalah persediaan, semasa adalah pelaksanaan, selepas adalah keberkesanan dia. Maka Ramadan tadi boleh dianggap sebagai mabrur ataupun makbul, seumpama haji dan umrah juga. Inilah kerja buat kita, proses yang ada dalam kita memahami intipati ilmu ya. Jadi Ustaz saya pun tak berapa apa lagi untuk menghuraikan lagi. Telah lengkap penghuraian
buku yang Ustaz telah sampaikan tadi. Sekurang-kurangnya saya ingat arwah Tuan Guru Haji Abdul Aziz Bersan dia kata, di saat bercerita tentang azab, tentang neraka, sama ada kuliah, sama ada tazkirah, sama ada kamu membaca Quran, tiba-tiba bertemu ayat azab, azabun syadidun ke apa semua, adakah hati kamu bergetar? Ketakutan, trauma, fobia, kerisauan terhadap azab neraka tersebut. Maka seandainya ada getaran tersebut, vibrate tersebut, maka itulah iman kamu hidup. Kamu bukan dibius, kamu bukan kebas terhadap betapa pedih dan sakitnya, siksanya, merananya azab neraka itu. Di saat diceritakan tentang Al-Jannah, syurga, betapa kamu berdebar-debar, kamu rasa sangat-sangat tertarik, berminat kan, untuk merasai kenikmatan tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak atas peluang diberikan. Tak seberapa sangat. Al-Fakir ilallah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, maksudnya Ustaz, yang sebab tu kalau daripada Ustaz Samudi beritahu tadi, dia menariknya neraka ni bukan kita tengok walazbillah Allah ma'jina, tengok neraka tu dalam surah yang kita sedang baca ni pun, dalam ayat 27, dalam surah sejarah pun ada ayat berkaitan, digambarkan bagaimana kita memandang muka orang yang berdosa yang sedang memandang neraka. Bada'udzubillahi minasyaitanir rajim. Falamma ra'awhu zulfatan si'at wujuhul ladzina kafaru wa qila hadha alladhi kuntum bihi tad'un. Tatkala kamu melihat muram durjanya muka orang-orang kafir yang sedang melihat neraka yang bakal mempaham dia. Artinya macam dah, bukan tengok neraka, tengok kepada orang yang tengok neraka pun dah bagaimana muramnya, bagaimana sedihnya, bagaimana berputus harapnya kan. Mana sampai tahap tu apa dia, Allah Ta'ala kalau direct tu memangnya lah azab melihat muka orang yang bagaimana harapan mereka dah habis dah, tak ada harapan dah, tidak ada harapan, tak ada apel dah tak ada dah, dan tinggal nak menerima hukuman dah. Oleh sebilah Allah selamatkan kita daripada Allah Ta'ala hadiahkan kita dengan asbab-asbab keselamatan, dapat jumpa kawan-kawan yang baik kan, dapat berada dalam circle yang baik. InsyaAllah tidak ada circle yang lebih baik dengan bulan Rejabnya, Syakban yang barakah. Yang paling dekat, InsyaAllah doa Ustaz tengah siapkan, dah sudah masuk dalam kilang doa mustajab ni. Ustaz buat yang versi 2.0 dengan tebalkan lagi, tambah lagi doa-doa. Yang ini 1.0, 2.0 akan siap sekarang, 2-3 hari lagi akan siap. Nanti Ustaz akan panjang-panjangkan. Seperti biasa buku ni juga tidaklah untuk tidak dijual, tapi kalau jemaah nak jadikan dongeng, nak bagi hadiah-hadiah pada kawan-kawan, biasa orang dekat Ramadan ni orang bagi kurma kan, boleh juga kita bagikan buku doa sebagai tanda kita mengimarahkan Ramadan dengan bahan bacaan jariah, insyaAllah. Mari sama kita doa satu orang lagi, sebab kita tutup, kita kena banyak-banyak doa. Selama ni berdoa sekali, kita akan kerapkan doa. Allah Ta'ala makbulkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nas'alullahal azim rabbal arsyil azim ay yashfiyana wa ay yashfiya mardana wa mardal muslimin wa ay yarhamana wa yarham mautana wa mautal mu'minin wa ighfir dhanbana kullaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, perteguhkanlah hidayah dan juga istiqamah kami. Allahumma hdina wasaddidna, Allahumma hdina wasaddidna, Allahumma hdina wasaddidna. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nasta'in, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin wa la aqalla min dhalika ya ni'mal mujib. Tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut, hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha
ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا طالب علم إلا وفقته ولا عدو للإسلام والمسلمين إلا خزرته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم أعنا على القيام وعلى الصيام وعلى تلاوة القرآن. اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم لنا رمضان وتسلمه منا متقبلا. Ya Allah, jemputlah kami menunaikan ibadah haji pada tahun ini, wahai Allah. Buat teman-teman dan saudara-saudara kami yang berhajat benar untuk sampai ke tahun ini, Kau Maha mengetahui akan hajat-hajat kami semua, wahai Allah. Adapun alumni jemaah haji, kami berdoa, Allahumma ja'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yana sa'yan mashkura wa dhunubana dhunuban maghfura wa amalana amalan salihan makbula wa tijaratana tijaratan lan tabur ya rahimu ya ghafur ya dzal jalali wal ikram. Wa ahli keluarga kami yang sedang sakit, ishfi mardana wa mardal muslimin, ishfi mardana wa mardal muslimin, ishfi mardana wa mardal muslimin. Juga ruhil arwah ahli keluarga kami yang mendahului, warham mautana wa mautal mu'minin, warham mautana wa mautal mu'minin, warham mautana wa mautal mu'minin, waghfir dhanbana kullaha ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman. Sama-sama on kan. Aman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'awqadu wa tanfariju bihi al-qurabu wa tuqadha bihi al-hawaiju wa tunalu bihi rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin ونفس بعدد كل معلوم. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Sehingga berjumpa lagi. Ila liqa' ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Assalamualaikum. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat pergi, selamat balik Ustaz ya.